Pada hari Sabtu 9 Disember 2023 yang lalu, Ustaz Sofian dan tim 11 Malaysia telah bergerak ke Melaka bagi membongkar kegiatan warga asing yang semakin berleluasa susulan aduan penduduk setempat sekitar kawasan Melaka. Antara isu hangat adalah kedai-kedai runcit yang diuruskan oleh segelintir warga asing yang cuba memonopoli kawasan tersebut sehingga menjadi pesaing kepada penduduk tempatan dan membunuh perniagaan warga tempatan. Dalam terjahan itu juga, tim 11 Malaysia telah membongkar pembinaan surau haram oleh puak-puak warga asing tanpa kelulusan PBT setempat. Dalam masa yang sama, tim 11 turut membongkar pemilik kenderaan yang dimiliki oleh warga asing yang tinggal di kawasan tersebut. Apa yang menjadi persoalan, bolehkah mereka memadu tanpa lesen yang sah serta bergerak bebas dalam negara ini tanpa mematuhi undang-undang yang ditetapkan? Selain itu, terdapat permis perniagaan yang menutup kedai sebaik sahaja menghidu kedatangan tim 11 Malaysia. Adakah mereka takut terbongkarnya perniagaan mereka yang tidak mematuhi undang-undang yang ditetapkan atau sebaliknya? Bibiana JJ Enterprise Okey. Beli demi SSM RM15.30 boleh beli saja SSM. Kita boleh tahu siapa pemilik dia, tak ada masalah. Dalam Malaysia semua kita boleh tahu melibatkan undang-undang. Kita dah buktikan beberapa kedai yang pergi tepi kedai ni pun kita pergi dah 3 kedai. Kita tak kacau melibatkan perniagaan, kita tak kacau melibatkan barangan, kita tidak rosakkan barang-barang dia orang. Kita tidak menjahanamkan dan kita tidak mengkhianati barang-barang dia orang berniaga. Apa yang kita nak bagi tahu ini adalah melibatkan hak rakyat Malaysia. Sebab apa dia tutup? Kita bukan penyamun, kita nak main rompak. Pasal apa dia tutup? Sebab ini kita minta penguat kuasa PBT, MBMB, Immigration perlu turun buat pemantauan, buat siasatannya tutup kedai. Dia tak tahu kalau tak salah, kalau ada lesen, kalau ikut undang-undang, semua ini dia tak perlu tutup kedai ini. Perlu tunggu kita datang sahaja. Tetapi apabila tutup, kita minta tutup terus. Tutup terus sahaja. Sebab ini menyusahkan rakyat tempatan, peniaga tempatan. Sebab itu kita datang ke sini. Mereka takut kita datang, mereka tutup kedai. Tetapi penguat kuasa datang, mereka buka kedai. Apabila pegawai dan anggota penguat kuasa datang, mereka tidak tutup kedai. Sebab di kawasan-kawasan macam ni, dia ada ahli majlis, dia ada pegawai, dia ada anggota, melibatkan penguatkuasaan, melibatkan bandaraya. Kenapa kedai ini tidak tutup? Kalau sekarang ini tutup, bermakna perlu tutup terus. Ini yang peliknya, NGO tanpa kuasa, hanya ada suara, hanya mendapat sokongan rakyat, dia orang tutup kedai. Tetapi penguat kuasa yang ada kuasa boleh ambil tindakan, dia orang buka kedai. Hampa buat keputusan sebab apa kedai ini jadi macam ni. Terima kasih. tutup Tadi kedai ni buka waktu kita buat terjahan di ujung kedai. Bila kita lalu di 2-3 kedai ni dan pemilik kedai ni kita tak tahu siapa, tetapi mereka telah tarik grill mereka dan akhirnya tertutup. Kita tengok lampu pasang semua ada, bermakna tadi tengah menjalankan perniagaan. Tetapi bila dia nampak tim kita hadir untuk buat pemantauan, mereka tarik grill ni dan tutup. Buka kedai runcit kan sekarang ni, kita mai sini, kita dapat aduan daripada peniaga tempatan. Dia orang ini warga asing, bila dia orang buka banyak kedai dia orang buka. Kawasan ni adalah kawasan warga-warga asing ramai. Bila dia orang buka kedai warga asing ramai, semua warga-warga asing ni akan beli dekat Malaysia punya orang punya kedai ke ataupun beli dekat dia orang. Tentu dengan dia sebab dia bagi hutang kan. Susah juga Bila dia orang mai beli kedai-kedai dia orang ni, mana kata kesan kepada kita peniaga tempatan macam mana? Yalah, betul juga. Memang sekarang bro, niaga pun memang turut sikit lah. Tak ada macam dulu. Bila dah banyak kedai bangsa dia orang kan, so susah juga niaga lah. Bangsa niaga kat luar macam Kemah, Malang. Bila meniaga dekat luar, kena ambil tindakan dulu dengan pemandaran, dengan bandaraya, betul tak?
Bila dia tengok macam mana saya beritahu, kalau dia tunggu kedai-kedai, dia tunggu, dia ada kedai, dia peniaga, dia rakyat Malaysia. Bila dia peniaga dalam kedai, dia orang ini macam saya katakan tadi bahawa kawasan ni kalau ada lambakan warga-warga asing, dia orang tak akan beli kepada kedai rakyat Malaysia. Dia orang memang 110% tak akan beli kepada kedai rakyat Malaysia. Dia orang akan support kedai dia orang. Bila dia orang beli kepada kedai dia orang, dia support kedai dia orang. Kita sebagai rakyat Malaysia nak macam mana nak berniaga? Lagi ramai dia orang bekerja kawasan ni, lagi menyusahkan kepada peniaga kita. Betul tak? Sebab dia orang lagi beli sini, dia orang lagi maju, dia orang lagi berjaya. Kita lama-lama tutup kedai balik kampung. Habis tu apabila rakyat tempatan tutup kedai balik kampung, macam mana dia nak berniaga? Dia nak survive macam mana? Dia ada anak, dia ada isteri, dia ada komitmen, betul tak? Lama-lama rakyat kita akan merempat. Makin ramai warga asing masuk dalam negara kita, mereka bekerja, dan semakin ramai mereka buka perniagaan dengan mengalibabakan lesen. Peniaga-peniaga macam ni akan terkesan dan akan tutup kedai. Lama-lama dia akan tak ada, kehilangan sumber mata pencarian. Dia bagi tahu dia nak berniaga dalam kedai, tak boleh. Dia pergi buka kemah, dia akan kena saman. Habis tu dia nak buat apa? Nak merompak, nak mencuri. Inilah keadaan. Kedai di mana? Kedai dekat Malun juga. Kawasan ini saya harap MBMB sila ambil tindakan. Last cakap apa dengan dia orang? Memang susah bila dia orang tak niaga. So bangsa dia pun sabuk bangsa dia. So kita punya orang pun susah jugalah. Sebab sejak dia naik khidmat tu, so memang susah lah niaga sekarang. Terpaksa niaga kat luar. Kalau boleh orang tempatan kita jangan sabuk kedai-kedai doi ni macam ni lah. Kalau boleh sabuk orang tempatan. Okey, orang Malaysia tak kira apa kaum, bangsa dan agama, rakyat Malaysia support peniaga tempatan. Dan satu lagi, penguat kuasa ambillah tindakan. Kalau setakat kita boikot, apa tak ambil tindakan, tak jadi kerja. Okey, terima kasih. Yo bos, nama apa? Prakash. Terima kasih Prakash. Tengok ni kenderaan semua dia orang. Semua Rohingya ni. Okey, tengok kenderaan-kenderaan yang ada di sini semua milik etnik Rohingya ni. Betul kan? Ini semua kenderaan Rohingya. Oi, jangan pembok Masih ini satu. Ni nampak wajah ni ini dia beritahu bukan saya. Wajah ni Wira. Lagi putih. Brand putih kan. Bermakna saya cuma nak bagi tahu dia orang duduk di sini, dia orang ada kenderaan. Apabila dia orang ada kenderaan, dia akan pandu kenderaan ni. Dan dia tidak ada lesen. Memang tak ada lesen bawa atas jalan raya. Kalau berlaku kemalangan macam mana? Yang ni yang menjadi bahayanya bagi kita sebagai rakyat Malaysia. Hari ni dia orang sembahyang, dia orang dah jamak siap-siap. Maghrib dengan isyak siap-siap sembahyang subuh dia buka. Sekarang ni di masjid baru azan, dia surau dia dah tutup. Selalu tak tutup kan. Hari ni bukan setakat surau saja tutup, rumah dia pun dia tutup. Dia tak meraihkan kita masuk di kampung dia. Sebenarnya apabila kita mai di sini, dia perlu buka pintu rumah, buka lampu, buat air bagi kita sambut sebagai tetamu, betul tak? Tapi dia orang tutup pintu, tutup lampu, dia umbuh tala. Tu pergi tengok padlock tu. Berapa tebal tala tu, pergi ambil kat surau tu. Okey. Kau kena terima kasih untuk protect awak kat sini. Faham? Saya nak tengok. Ini kampung nama apa? Kampung Kolam. Okey, ini Kampung Kolam. Kampung Kolam Limongan Ni last tak ada apa. Kita tak pergi mana ada Mike. Mana Lisa? Mak dia cakap. Orang semua ada bagian perisik ni semua kan. Maksudnya korang kena ambil tindakan lah. Okey, kita tutup live di sini. Di Kampung Kolam Limongan. Nama apa? Ni kita punya tour. Muhammad Sabil. Ni guide ni Muhammad Sabil Dia naik TikTok ada naik kan, ada buka muka kan. Nasib baik dia bagus kalau tak ada. Ni habis Kampung Kolam Limongan. Ada beratus keluarga, beratus orang lah penduduk Rohingya dalam ni. Dan
Kita harap kerajaan perlu selesaikan isu ni. Isu melibatkan Rohingya ni kalau tak selesai, apa dia akan jadi tau? Dia akan jadi melibatkan human trafficking, perdagangan manusia. Pasal apa dia perdagangan manusia? Dia orang ini memang tak ada dibenarkan bekerja. Dokumen-dokumen dia orang berniaga. Dia orang ni terpaksa menggunakan rakyat Malaysia punya dokumen, dan ada di kalangan rakyat Malaysia akan mengambil kesempatan ke atas dia orang ni. Bukan setakat rakyat, mungkin pihak-pihak yang berwajib pun akan berkawan dengan dia orang. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita tutup di sini sahaja. Kita tak ada pergi ke mana dah. Mungkin saat lagi kita pergi ke Bandar Hilir. Kita pergi menyantuni bangunan merah Bandar Hilir. Kita nak pergi menyantuni abang-abang beca kita, rakyat tempatan yang berada di Bandar Hilir. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih. Jumpa lagi.